Bukhari babu tak bunyi. Tak. Bukhari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-64, Babu ghaslil maniyyi wa farkihi ay wa farkil maniyyi wa ghasli ma yusibu minal mar'ati. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan basuh cuci air mani dan farkihi ay farkil maniyyi, fark menggosok ataupun menyental air mani, dan juga basuh cuci apa-apa maksudnya air mani yang kena daripada perempuan, daripada isteri. Haddatsana Abdanu qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Amr bin Maimun al-Jazari an Sulaiman bin Yasar an Aisyah qalat, riwayat daripada Aisyah kata, kuntu aghtasilul janabata min thawbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku basuh cuci kesan janabah daripada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila salati, kemudian dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar kepada sembahyang, keluar untuk sembahyang. Wa inna buqa'al ma'i, dan buqa' jamak bagi buqa'atun, maknanya kesan ataupun bekas
kesucian daripada air itu masih ada pada pakaiannya, maksudnya bekas kesucian itu jelas kelihatan membasahi kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yazid qala haddatsana Amr an Sulaiman qala sami'tu Aisyah tahwil lil isnad wa haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال riwayat daripada Sulaiman bin Yasar, dia kata sa'altu Aisyah 'anil maniyyi yusibu thawba, aku tanya kepada Aisyah perihal air mani, berkenaan dengan air mani terkena pakaian. Faqalat, Aisyah kata, kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku basuh cuci akan mani itu daripada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila salati, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada hujrah dia ke Masjid Nabawi untuk sembahyang. Wa asarul ghasli fi thawbihi buqa'ul ma'i, dan kesan basuh cuci itu ada pada pakaiannya, kainnya, buqa'ul ma'i, yaitu bekas ataupun kesan kecucian itu melalui air. Maksudnya bekas kecucian itu jelas kelihatan membasahi kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sa'altu Aisyah 'anil maniyyi, Sulaiman tanya kepada Aisyah, maksudnya dia tu tanya 'anil maniyyi ai an hukmil maniyyi, berkenaan dengan hukum air mani. Adakah air mani itu dihukum basuh ataupun tidak basuh? Tidak basuh maksudnya dengan kikiskan air mani itu boleh ataupun perlu basuh juga. Jadi bila tanya, Aisyah bagi jawapan dengan amalan yang dia buat tu sendiri, yang itu Aisyah kata, aku sendiri basuh air mani daripada kain Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW keluar masjid, masih kesan basah air itu ada pada kain Rasulullah SAW. Maksudnya dia basuh, cuci, bukan kata farq, kutih ataupun kikis dengan kuku dan sebagainya. Tidak setakat itu saja, basuh, cuci air mani itu yang ada di kain itu. Jadi dalam terjematul bab ni, babu ghasl maniyyi wa farqihi, di situ ada 3 bahagian. Maksudnya Imam Bukhari menceritakan 3 bahagian dalam terjematul bab ni. Pertama, ghaslil mani, basuh cuci air mani.
Yang kedua, wa farkihi ay farkil mani, maksudnya kikis, buang air mani itu. Yang ketiga, wa ghasli ma yusibu minal mar'ah, basuh cuci air mani terkena daripada wanita itu, isteri, daripada isteri. Jadi berkenaan dengan air mani, sama ada air mani itu tahir, bersih ataupun najis. Di situ ada berbeza pendapat di antara a'immah mujtahidin, di antara imam mazhab. Di sisi ulama Syafi'iyah ada beberapa aqwal, beberapa pendapat, dan juga salah satu daripada beberapa banyak pendapat, dan juga pendapat qaul rajih, pendapat diutamakan di sisi Hanabilah, iaitu tahir, air mani itu kiranya tidak najis. Dan ada juga pendapat yang kedua daripada mereka sani, kata najis, tidak tahir, tidak bersih, seperti mana Hanafiyah dan Malikiyah kata. Dan pendapat yang ketiga di sisi Syafi'iyah, air mani lelaki kiranya tahir, bersih. Air mani wanita dikira tidak bersih, najis. Itu ada pendapat berbeza di antara ulama Syafi'iyah sendiri, dan pendapat rajih di sisi Hanabilah dan juga di sisi Syafi'iyah, iaitu tahir, air mani itu kiranya bersih. Jadi daripada terjematul bab Imam Bukhari, dia sebut babu ghaslil mani, air mani itu kena basuh. Dan di bawah terjematul bab juga Imam Bukhari masukkan hadis kuntu aghsilul janabah min saubin nabi, riwayat Aisyah. Aisyah sendiri kata, aku basuh cuci kesan janabah, iaitu air mani, daripada kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada terjematul bab ghaslil mani dan tasilul janabah, pengakuan daripada Aisyah tu, Imam Bukhari hendak menyatakan di sini, di sisi dia, air mani kiranya najis, tidak tahir, perlu basuh. Jadi di situ sama pendapat dia dengan Malikiyah dan juga Hanafiyah. Kemudian kalau kita perhati tengok dalam dua-dua hadis yang kita dah baca tadi, hanya ada menyatakan berkenaan dengan basuh air mani itu saja, dan tidak ada farkul mani, kikis, buang kutih, buang air mani itu tidak ada sebut dalam hadis itu. Muhaddisin bagi tahu di antara usul Imam Bukhari, kadang-kadang dia sebut dalam terjematul bab setengah-setengah perkara, kemudian dalam hadis bab di bawah terjematul bab tu dia tidak sebut hadis berkenaan dengan perkara itu. Misalnya di sini
wa farqihi farqil mani ada sebut dalam terjematul bab, tapi di bawah tu dalam hadis tu tidak ada maksud farqil mani. Jadi salah satu di antara usul Imam Bukhari daripada 70 usul yang mana Imam Zakaria Al-Kandhalawi kemuka tu, satunya kalaulah Imam Bukhari dia nyatakan sesuatu hukum, sesuatu amalan dalam terjematul bab, tajuk bab, kemudian berkenaan dengan perkara itu tidak sebut dalam hadis, tidak bawa hadis di bawah terjematul bab itu dikira perkara itu, amalan itu tidak makbul di sisi Imam Bukhari. Jadi daripada situ, maksudnya daripada Imam Bukhari sebut wa farqihi farqil mani pada terjematul bab dan tidak ada riwayat yang menyatakan farqil mani itu, menunjukkan Imam Bukhari tidak berpendapat farqul mani, tidak, di sisi Imam Bukhari tidak boleh farqul mani, mesti ghaslul mani, kena basuh air mani itu dengan sekadar kutis, buang, kikis, buang dengan kuku dan sebagainya. Itu tidak boleh di sisi Imam Bukhari. Jadi daripada potongan terjemah bahagian pertama dan bahagian kedua, dapati Imam Bukhari di sisi dia perlu basuh air mani, dan di situ pendapat dia sama dengan ulama Hanafiyah dan juga Malikiyah. Dan Hafiz Ibn Hajar dia kata ada lagi salah satu usul di antara usul-usul Imam Bukhari, iaitu apabila dia sebut sesuatu perkara dalam terjematul bab, kemudian riwayat berkenaan dengan perkara itu, hadis berkenaan dengan perkara itu, dia tidak bawa di bawah terjematul bab itu. Kalau begitu, maksud Imam Bukhari terkadang dia isyarat kepada riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab-kitab hadis lain. Itu satu usul daripada Imam Bukhari. Jadi kalau begitu, farqul mani yang dah sebut dalam terjematul bab yang tidak ada di bawah terjematul bab tu dalam hadis bab tu, itu bermakna Imam Bukhari farqul mani itu dia isyarat kepada hadis lain di mana ada sebut dalam hadis-hadis tu, innama kana yakfihi ay yafrukahu bi asabihi farubbama faraktuhu min sawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi asabi'i. Ada juga riwayat daripada Aisyah juga, terkadang Aisyah kata memadai dengan kiki, dengan jari saja, tidak perlu basuh. Jadi pernah ada tetamu datang di sisi Aisyah, dia bagi selimut
dengan tetamu, kemudian tetamunya ihtilam, malam dia keluar air mani, mimpi keluar air mani, dia malu nak tinggal kain selimut dalam keadaan cemar dengan air mani, dia basuh, kemudian pagi kelihatan kain tu basah, dapati dia ihtilam, dia basuh. Jadi ketika tu Aisyah kata, lima afsadta alaina saubuna, kenapa engkau lima afsadta alaina saubana, kenapa engkau merosakkan kain kami dengan basahkan dengan air dan sebagainya, hanya memadai dengan kikis buang dengan kuku saja. Jadi ada kisah, ada riwayat daripada Aisyah juga begitu berkenaan dengan farqul mani. Jadi kalau kita pakai usul yang kedua sani daripada 70 usul Imam Bukhari, di situ tidak menjadi masalah pula dengan terjematul bab farqul mani sani. Maknanya Imam Bukhari daripada bahagian kedua terjematul bab farqul mani ini, dia isyarat kepada riwayat itu satu cara, satu usul Imam Bukhari. Jadi kalau begitu tidak boleh menolak amalan farqul mani itu, disebabkan Imam Bukhari tidak masukkan riwayat itu di bawah terjematul bab tu. Jadi terkadang ada juga usul bila dia sebut perkara tu dalam terjematul bab, kemudian di bawah tu dia tidak masuk hadis, itu bermakna perkara tu tidak diterima di sisi dia. Itu satu usul. Terkadang uslub Imam Bukhari dia bawa ke arah tu, itu pun ada kaedah. Dan satu lagi usul kaedah, iaitu memang dia tidak sebut hadis berkenaan dengan perkara yang dah sebut dalam terjematul bab, tapi itu tidak bermakna Imam Bukhari menafikan perkara itu, tidak. Itu bermakna Imam Bukhari isyarat kepada hadis berkenaan dengan perkara itu, seperti farqul mani sani. Hadis memang ada, tapi Imam Bukhari tidak masuk hadis itu di sini, tapi dia isyarat kepada hadis itu dengan terjematul bab farqihi sani, farqil mani sani. Hadis itu dia tidak masuk di sini disebabkan hadis itu tidak menepati syarat ketat yang dia nak tu. Sebab tu dia tidak masuk. Bukan dia menolak hadis tu tidak kerana hadis tu tidak sahih, kerana hadis tu dhaif. Tidak ada masalah. Masalah tu kadang-kadang hadis tu sahih. Imam Bukhari ijtihad hukum, istidlal hukum daripada hadis tu, tapi dia tidak mau ambil masuk hadis tu di dalam kitab dia, disebabkan hadis tu tidak mencukupi syarat ketat yang dia nak tu. Walaupun sahih, masih lagi tidak sesuai bagi dia nak ambil masuk dalam Sahih Bukhari dia, disebabkan syarat menerima hadis untuk masuk dalam kitab Bukhari dia ni terlalu ketat, yang mana dia tidak masuk dalam Sahih Bukhari dia disebabkan tidak menepati dengan syarat dia.
Imam Muslim ambil masuk dalam Sahih Muslim sebagai sahih. Imam hadis lain ambil masuk dalam kitab mereka seperti Imam Tirmizi, dia masuk hadis tu, kemudian dia kata hadza hadisun hasanun sahihun, maknanya hadis tu sahih. Tapi Imam Bukhari tidak masuk dalam kitab dia. Tapi Imam Bukhari tidak nafi juga hadis tu, dia istidlal juga dengan cara isyarat dengan terjematul bab tu. Jadi potongan terjematul bab yang kedua, bahagian yang kedua, farqihi farqil manini, daripada jenis seperti itu. Dan setengah muhaddisin mereka bagi tahu berkenaan dengan farqil mani itu tidak ada riwayat di bawah terjematul bab ni. Itu setengah mereka kata wa ghasli ma yusibu minal mar'ah. Kita sambung tu selalu, wa ghasli ma yusibu minal mar'ah. Itu juga kalau kita tengok dalam dua hadis yang dah baca sani, tidak ada di bawah terjematul bab tu hadis berkenaan dengan itu, tidak ada. Berkenaan dengan itu, berkenaan dengan potongan hadis, potongan terjematul bab bahagian ketiga ni, wa ghasli ma yusibu minal mar'ah ni, ada setengah muhaddisin kata Imam Bukhari tidak menyebut hadis berkenaan dengan bahagian ketiga sani. Setengah muhaddisin kata di sini Imam Bukhari tersilap masuk wa ghasli ma yusibu minal mar'ah. Mereka anggap begitu sebab akan datang ni ada satu bab berasingan babu ghasli ma yusibu min farjil mar'ati. Di situ mai pula bahagian ketiga sani dalam keadaan terjematul bab berasingan, dan di situ ada riwayat ataupun hadis berkenaan dengan ghasli ma yusibu min farjil mar'ah tu, di situ ada. Jadi di sini hanya sebut wa ghasli ma yusibu minal mar'ah saja, tidak ada hadis, tidak ada riwayat. Jadi setengah kata tersilap, maknanya bab akan datang tu ada di situ, terjematul bab bahagian ketiga tu dalam keadaan bab berasingan, dan hadis pun ada di situ. Jadi setengah kata di sini tersilap masuk. Itu anggapan daripada setengah muhaddisin, tapi kebanyakan muhaddisin menolak pendapat mereka. Dan setengah muhaddisin pula kata wa ghasli ma yusibu minal mar'ah ni tidak ada hadis di bawah ni. Kata mereka Imam Bukhari memang dia dah buat terjematul bab tu, ghasli ma yusibu minal mar'ati tu, terjematul bab tu dia sudah sedia. Kemudian memang dia nak masukkan hadis tu berkenaan dengan ghasli ma yusibu minal mar'ah tu. Kemudian dia tidak sempat nak tulis hadis tu. Jadi itu adalah pandangan masing-masing daripada
kumpulan muhaddisin. Tapi Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi dia menolak semua pendapat-pendapat sani. Dia kata semua tu tak betul. Imam Bukhari bukan dia salah tulis di sini, memang ada maksud bagi terjematul bab tu. Satu, itu menolak fahaman. Mereka kata tersilap masuk sani disebabkan bab tu akan datang selepas daripada ini. Dan juga Syekhul Hadis Sani Zakaria Kandhalawi dia kata Imam Bukhari mau tulis hadis tu di bawah terjematul bab tu, kemudian dia tidak sempat tulis. Itu pun Syekh Zakaria Kandhalawi dia tidak dapat terima pendapat seperti itu. Sebabnya Syekhul Hadis Zakaria Kandhalawi dia kata dia dah mengikut kajian dia dapati Bukhari ni dah siap disusun oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari ni pada tahun 233 Hijriah. Masa tu dah pun siap komplit, kitab Bukhari tu dah pun susun. Imam Bukhari pula meninggal dunia masa mana? Imam Bukhari wafat 256. Jadi kita tolak daripada 256 Imam Bukhari meninggal tu tarikh tahun yang Imam Bukhari siap komplit kitab dia tu. Tolak 256, tolak 233, jadi 23 tahun. Jadi Syekh Zakaria Kandhalawi dia kata mengikut kajian dia dengan tahun siap kitab Bukhari dan tahun Imam Bukhari meninggal dunia tu, begitu lama masa ada untuk Imam Bukhari masukkan apa yang dia tinggal, tidak sempat masuk dan sebagainya. Lagipun Imam Bukhari setelah dia siap kitab dia, dia sampaikan riwayat-riwayat itu kepada ramai orang. Jadi takkan Imam Bukhari tak jumpa tepat dia tertinggal tu, tak tambah di situ riwayat tu. Itu tidak munasabah. Jadi dalam masa 23 tahun selepas daripada selesai Bukhari itu, takkan dia tak sempat nak masukkan riwayat tertinggal dia tak tulis tu. Itu tidak logik. Itu penolakan daripada Zakaria Kandhalawi terhadap mereka yang mengambil fahaman seperti tadi. Dan setengah muhaddisin kata memang ada hadis-hadis berkaitan dengan farqil mani, ghasli ma yusibu minal mar'ah, tapi seperti biasa disebabkan tidak menepati syarat Imam Bukhari boleh terima. Imam Bukhari tidak masuk hadis-hadis tu di bawah terjematul bab tu. Dan Syekh Zakaria Kandhalawi dia bagi tahu potongan hadis, potongan ataupun bahagian akhir bagian ketiga terjematul bab ghasli ma yusibu minal mar'ah. Di situ ada dua masalah, dua hukum. Pertama, kalau dah kena air mani wanita
di kain orang lelaki, apa hukum untuk basuh kain tu. Yang kedua, kalau terkena kebasahan daripada faraj wanita, itu lain. Kebasahan daripada faraj wanita dengan air mani wanita tu ada lain. Jadi kalau terkena air mani daripada wanita, apa hukum untuk basuh? Yang kedua, kalau terkena kebasahan daripada faraj wanita, apa hukum untuk basuh tu? Jadi Imam Bukhari daripada ghasli ma yusibu minal mar'ah sani, daripada sini Imam Bukhari menyatakan hukumnya bagi air mani wanita yang terkena di kain, di pakaian, hukumnya mesti basuh. Dan berkenaan dengan kebasahan daripada faraj wanita itu, berkenaan dengan itu sama ada taharah ataupun najasah, di situ ada ikhtilaf di sisi imam-imam, termasuk di antara di sisi imam di sisi ulama Ahnaf dan juga ulama Malikiyah. Jadi berkenaan dengan air mani wanita itu kena basuh dan hukumnya najis, itu disepakati di sisi ulama Ahnaf dan juga ulama Malikiyah. Jadi sebab itulah dalam hadis tu Aisyah kata, kuntu aksilul janabah, daripada situ dapati basuh cuci air mani yang terkena kain tu kerana janabah. Kuntu aksilul janabah, ada sebut dalam hadis pertama tu, an Aisyah qalat kuntu aksilul janabata min saubin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada situ nyata yang basuh tu air mani yang lekat disebabkan junub janabah, bukan ihtilam. Dan mengikut kajian daripada fuqaha mujtahidin, mereka kata janabah ni bila terjadi junub, ketika tu yang lekat di kain lelaki itu biasanya air mani wanita, bukan air mani daripada lelaki itu sendiri. Jadi fuqaha mujtahidin menyatakan sebab kata bila duduk bersama suami isteri kemudian dah junub janabah, ketika tu yang keluar terkena kepada kain lelaki ni, mereka kata itu adalah air mani perempuan, air mani daripada wanita, bukan air mani daripada lelaki. Katanya mereka lagi, air mani daripada lelaki yang keluar tu, dia dah pun sampai ke dalam rahim ibu wanita tu, dan
kalaulah rahim ibu wanita tu tidak dapat menerima air mani lelaki tu, ketika tu air mani lelaki akan keluar balik daripada rahim ibu wanita. Jadi dalam keadaan itu biasanya air mani wanita tu keluar dulu, kemudian barulah air mani lelaki itu keluar balik. Jadi maksudnya di sini fuqaha mujtahidin nak kemukakan, nak menyatakan air mani yang lekat di kain Rasulullah SAW yang Aisyah basuh. Dia cerita kuntu aghsilul janabata min saubin nabi ni. Itu bermakna air mani daripada Aisyah, tidak daripada Rasulullah. Jadi daripada situlah fuqaha mujtahidin dan muhaddisin termasuk Imam Bukhari, mereka nak sabitkan maksud ghasli ma yusibu minal mar'ah, basuh cuci air mani yang terkena daripada wanita tu. Jadi dengan maksud tu sabitlah terjematul bab bahagian ketiga dimasukkan oleh Imam Bukhari. Jadi akan datang ni akan jumpa babu ma yusibu min farjil mar'ah. Di situ pun ada Zaid bin Khalid Juhani, dia tanya kepada Sayyidina Uthman, ara'aita iza jama'ir rajulu imra'atan falam yumni, tolong beritahu apabila lelaki bersetubuh dengan isteri kemudian dia tidak keluar air mani. Jadi di bawah terjematul bab babu ma yusibu, babu ghasli ma yusibu min farjil mar'ah akan datang ni. Di bawah terjematul bab tu ada riwayat sani. Jadi dalam bab itu, walaupun orang lelaki tidak keluar air mani, tapi di situ terjematul bab itu sebut basuh air mani yang terkena daripada perempuan. Jadi maksudnya di situ akan ambil maksud makna yang kedua yang tadi cerita. Pertama air mani daripada wanita, yang kedua kebasahan daripada faraj wanita. Jadi maksudnya di situ bab akan datang tu akan ambil maksud yang kedua, iaitu kebasahan yang datang daripada faraj wanita, itu kena basuh. Dan di sini berkenaan dengan air mani yang keluar daripada wanita tu terkena kepada kain, jadi akan ambil maksud di sini begitu. Jadi maksudnya Syekh Zakaria Kandahlawi daripada penjelasan dia ni, dia nak menyatakan ghasli ma yusibu minal mar'ah yang ada dalam terjematul bab bahagian ketiga ini, dan bab berasingan akan datang babu ghasli ma yusibu min farjil mar'ah tu tidak sama. Jadi maksudnya tidak berulang. Di sini maksud basuh air mani daripada wanita yang lekat di kain lelaki, dan bab akan datang
Babu ghasli ma yusibu min farjil mar'ah, di situ akan nyatakan berkenaan dengan rutubah kebasahan yang lekat di kain lelaki daripada faraj perempuan tu. Jadi di situ maksud yang kedua, di sini maksud pertama daripada dua maksud tadi. Syekh Zakaria Kandalawi kemuka tadi, maksudnya di sini ada dua hukum pada potongan terjematul bab yang ketiga ni. Pertama berkaitan dengan air mani wanita lekat di kain lelaki, hukum dia basuh. Yang kedua, kebasahan daripada faraj wanita itu tidak air mani. Itu bab akan datang tu berkenaan dengan basuh yang tu. Jadi berlainan maksud. Dan daripada potongan yang kedua ni, yang ketiga ni juga Imam Bukhari dah sabitkan air mani tak kira daripada lelaki ataupun daripada perempuan, apabila terkena pada kain, hukumnya kena basuh. Babun idza ghasala al-janabata aw ghairaha falam yadhhab atharuhu. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan apabila basuh cuci kesan janabah ataupun ghairaha, ghairal janabah, selain daripada janabah seperti darah haid dan sebagainya, daripada najasah ainiyah, najasah yang dapat melihat kesan dia setelah basuh cuci. Falam yadhhab atharuhu, tidak hilang kesannya, kesan daripada benda yang dah dibasuh itu. Asaruhu ay asaru dzalika syai'il maghsul, kesan daripada benda yang dah dibasuh itu. Jadi kalau begitu, macam mana, bolehkah tidak pakai kain itu nak sembahyang? حدثنا موسى بن إسماعيل المنقاري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب، في بمعنى عن أي عن الثوب تصيبه الجنابة. Riwayat daripada Amr bin Maimun, dia kata, saya dengar Sulaiman bin Yasar kata berkenaan dengan kain yang mana janabah mengena dia, maknanya kain ada kesan janabah, ada air mani. Qalat Aisyah tu, dia tu kata, Aisyah kata, kuntu aghsiluhu ay kuntu aghsilu atharal janabati awil maniyyi, aku basuh cuci kesan janabah ataupun basuh cuci air mani
min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada kain Rasulullah SAW, daripada pakaian Rasulullah SAW. Summa yakhruju ila salati, kemudian setelah basuh cuci Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai kain itu keluar untuk sembahyang. Wa atharul ghasli fihi, dan kesan basuh cuci itu iaitu bukaul ma'i, tumpahkan air, masih ada lagi fihi, padanya, fisaubi, pada pakaian itu. Jadi maksudnya ain najis itu dah hilang, cuma kesan basuh cuci air mani itu masih ada lagi basah di kain tu. Nabi SAW pakai kain tu pergi sembahyang. Jadi daripada terjematul bab ni, muhaddisin kata Imam Bukhari samakan mani itu dengan najasah yang lain. Najasah lain itu bila terkena pada kain kena basuh. Basuh tu menunjukkan itu adalah najis. Begitu juga lekat air mani, basuh. Aisyah basuh, itu juga menunjukkan air mani itu kiranya najis. Itu hujah daripada mereka yang kata air mani itu najis. Dan daripada terjematul bab, falam yadhhab atharuhu, tidak hilang kesan air mani itu daripada kain. Daripada situ Imam Bukhari nak menyatakan kalau seseorang dia ganyah ataupun gosok kuat, kikis, buang najis tu ketika dia basuh. Walaupun dia sudah basuh dengan baik, dengan cara tu, kalaulah masih tertinggal di situ kesan daripada yang dia dah dibasuh itu, jadi itu kiranya tidak mudir, tidak memberi apa-apa kesan buruk kepada kain itu. Tidak kata tak boleh pakai sembahyang lagi dan sebagainya, tidak ada. Jadi yang tinggal di kain kelihatan kesan tu, itu adalah kesan daripada basuh cuci, bukan daripada air mani itu. Jadi sebab tu pakai kain tu sembahyang boleh.
Dalam Sunan Abi Daud ada satu riwayat, ada satu ketika kaum wanita mereka tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kesan-kesan yang tinggal daripada haid. Maknanya setelah mereka basuh, cuci, ain najis itu dah hilang, kesan daripada haid itu masih kelihatan. Jadi apa sepatutnya mereka kena buat? Jadi jika itu Rasulullah SAW bersabda, di tempat mana ada kelihatan kesan haid itu, di situ taburkan sedikit warna kuning, kemudian basuh, cuci. Jadi maksudnya hilangkan kesan daripada haid itu dengan cara itu. Jadi daripada riwayat Abu Daud tadi dapati perlu hilangkan kesan daripada najis itu. Jadi itu berdasarkan riwayat daripada Abu Daud, dan mengikut riwayat tadi, walaupun kesan daripada basuh, cuci itu masih ada lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pakai pergi sembahyang. Jadi daripada situlah jumhur ulama mereka ambil pendapat dan mereka kata apabila kesan daripada warna najasah tu, najis tu dah pun hilang, kalau dah bersih dengan cara tu, kalaulah tinggal lagi sedikit tanda-tanda daripada darah, mani dan sebagainya, jadi kiranya tidak menjadi masalah, boleh pakai sembahyang. Jadi itu pendapat daripada jumhur, dan Imam Bukhari di sini bersama dengan jumhur ulama. Maksud Imam Bukhari juga begitu, apabila dah basuh, cuci, kesan janabah tu, idza ghasalal janabah au ghairaha, ataupun yang lain daripada janabah seperti darah haid dan sebagainya, falam yadhhab atharuhu, apabila tidak hilang kesan dia, jadi dah basuh, dah cuci, dah hilang air najis tu, tapi kesan daripada janabah tu masih ada lagi, sama ada warna dia dan seperti sani darah haid, dah basuh, cuci, siap, dah pun bersih, tapi masih kelihatan tanda-tanda daripada darah haid itu. Jadi kalau begitu, ada setengah berpendapat kena bagi hilang kesan tu sama sekali, setengah kata tidak mengapa. Jadi di sisi jumhur ulama kiranya itu keadaan seperti itu dibolehkan pakai kain tu sembahyang. Imam Bukhari juga sama pendapat dia dengan jumhur ulama. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Amr bin Maimun bin Mahran an Sulaiman bin Yasar an Aisyah annaha kanat
taghsilul maniyya min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah basuh cuci air mani daripada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa arahu fihi. Aisyah kata, setelah itu, setelah basuh cuci, aku masih melihat lagi kesan air mani itu pada kainnya, buq'atan atau buq'an. Buq'an maksudnya kesan basuh cuci, bekas kecucian itu masih jelas kelihatan membasahi kain Rasulullah SAW itu. Jadi maksudnya daripada hadis ini juga menjadi kenyataan bagi pendapat jumhur dan juga pendapat Imam Bukhari, yang mana mereka kata kalau dah basuh cuci, hilang air najis, kemudian masih ada lagi kesan daripada najis itu, maksudnya darah haid, kesan dia masih boleh lihat warna dia dan sebagainya. Jadi kalau begitu, tidak mengapa kesan dia kalau tak hilang, asalkan dah cuci elok, hilang air najis tu, kiranya kain tu bersih, boleh pakai sembahyang. Jadi itulah maksud Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis yang ada di bawah ini. Babu abwalil ibili wad dawabi wal ghanami wa marabidha, bab berkenaan dengan hukum air kecing daripada unta, binatang ternakan, air kecing kambing, dan juga marabid, tempat-tempat tambak unta, kambing. Maksudnya apa hukum, bersihkah tidak air kecing unta, binatang ternakan, kambing, sama ada bersih ataupun najis. Dan juga kandang kambing, tempat tambak unta, tempat-tempat tu kira bersihkah najis, boleh semayang ke tidak di situ. Berkenaan dengan itu, insya-Allah kita akan sambung minggu lain. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik.